segalanya buat mereka. So, jom semua kita berzakat bersama di Zakat Selangor. Sekarang ni mudah je. Bayar online, tak pun download app Zakat Selangor. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 11 Disember bersama saya Khalis Kadir. Kita ke berita utama. Sokongan berterusan daripada parti akan dapat membantu Perdana Menteri memberi fokus untuk menyelesaikan isu ekonomi dan kesihatan yang dihadapi rakyat. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, walaupun kes COVID-19 semakin menurun dan ekonomi negara juga dilihat semakin pulih berbanding di awal pelantikannya menjandang jawatan berkenaan, tugasan yang digalas beliau masih belum berjaya dilunaskan dengan sepenuhnya. Berdasarkan keperluan itu, beliau menjelaskan memerlukan sokongan daripada parti untuk menaikkan semangat bagi membela rakyat dan bukannya berpolitik. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Perwakilan Wanita Pergerakan Pemuda dan Puteri UMNO bahagian Bera hari ini. Dalam pada itu, Ismail Sabri juga menyuruh UMNO untuk kembali ke asas perjuangan parti dalam usaha membawa kesepaduan dalam kalangan masyarakat Melayu dan Islam bagi memastikan kemenangan parti itu pada pilihan raya umum PRU akan datang. Beliau juga mengingatkan ahli parti untuk menjadikan kekalahan pada PRU 14 yang lepas sebagai peringatan mengenai kepentingan kesepaduan dalam parti. Jelasnya, tujuan asal penubuhan UMNO adalah untuk menyatupadukan umat Islam dan Melayu, namun sebaliknya yang terjadi sekarang apabila wujud beberapa kem dan pergeseran dalam parti. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Selangor, Tan Sri Noh Omar, mendedahkan beliau pernah menyatakan kepada Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, agar kerjasama politik kedua-dua parti itu di Selangor diteruskan bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Noh berkata perkara itu disampaikannya dalam pertemuan dengan pemimpin PAS itu di Parlimen awal tahun ini dan maklum balas yang diterimanya sangat positif agar pertembungan PAS dan UMNO di negeri itu dapat dielakkan. Kita dah mundur, kita dah hasrat. PAS pun dah sampai hasrat, saya pun dah sampai ke hasrat. Kalau boleh Selangor ni kita leh padang leh belalang. Leh padang leh belalang. Sebab Selangor ni kita sedar bahawa PAS pun pembangkang, UMNO juga pembangkang. That's why we work together. Ada negeri lain kita sama. Sebab ada yang jadi kerajaan, ada yang jadi pembangkang. Tapi di Selangor ni, salah satu faktor yang kita kena bekerjasama ialah kerana kami duduk pembangkang. Jadi untuk menjadi kerajaan, semua orang masa jadi kerajaan. PAS pernah menjadi kerajaan, UMNO juga pernah jadi kerajaan. Jadi sekarang jadi dua-dua pembangkang. Jadi untuk kita nak jadi kerajaan balik, kita kena work together. Dalam pada itu, Noh juga mengakui UMNO dan PAS di Selangor masih mempunyai hubungan baik dan mahu meneruskan kerjasama bagi merampas Selangor daripada Pakatan Harapan PH. Terdahulu, beliau merasmikan Mesyuarat Perwakilan Wanita UMNO bahagian Tanjung Karang di Institut Pengurusan Peladang, Tanjung Karang. Prosedur operasi standard SOP Hari Taipusam termasuk bagi perarakan Kavadi dan Pedati akan diumumkan oleh Menteri Perpaduan Negara Halimah Muhammad Sadiq dalam tempoh terdekat. Timbalan Presiden MIC Datuk Seri M. Saravanan memaklumkan Menteri berkenaan sebelum itu telah mengadakan perjumpaan dengan wakil pemimpin agama Hindu dan Kuil selepas mesyuarat Jemaah Menteri berlangsung. Mengulas perkara yang sama, beliau menjelaskan telah bertemu Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Jumaat yang pada dasarnya positif tentang perarakan yang dirancang. Saravanan yang juga Menteri Sumber Manusia berkata, satu mesyuarat akan diadakan pada Selasa depan bagi membincangkan perkara-perkara berkaitan dengan sambutan perayaan itu.
Pada 7 Disember lalu, Halimah dalam Dewan Rakyat memberitahu semua perarakan perayaan termasuk perarakan Kavadi bagi Taipusam dan Chingay sempena Tahun Baharu Cina tidak dibenarkan berikutan negara sedang berdepan jangkitan varian baharu COVID-19 Omicron ketika ini. Namun, selepas menerima kritikan pelbagai pihak, Kementerian Perpaduan telah membuat kenyataan bahawa SOP COVID-19 untuk sambutan Taipusam belum dimuktamadkan. Polis Diraja Malaysia PDRM dijangka akan membuat pengumuman mengenai tempoh lanjutan diskaun bayaran saman terhadap pesalah trafik. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Mazlan Lazim ketika ditanya Malaysia Gazette mengenai perkara berkenaan berkata, makluman mengenainya akan diadakan pada petang esok. Jelas beliau, ia akan dibuat Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani. Siang tadi, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengumumkan tempoh diskaun 80% bayaran yang sepatutnya berakhir esok akan dilanjutkan sehingga 15 Disember depan. Pemakluman mengenainya dibuat melalui poster ringkas. Bagi tujuan pembayaran saman, orang ramai digalakkan melakukan transaksi tanpa tunai di kaunter-kaunter yang telah disenaraikan. Sebelum ini, sempena pameran 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia yang sedang berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, tawaran kompaun 80% diberikan bermula 9 hingga 12 Disember. Enam pelajar Maktab Rendah Sains Mara MRSM di Kuala Kangsar, Perak yang terlibat dalam kes buli digantung persekolahan serta-merta selama 2 minggu. Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Mahzir Khalid berkata, Jawatan Kuasa Disiplin Maktab JDM turut mencadangkan pelajar berkenaan ditamat pengajian. Katanya, JDM telah mengambil langkah awal dengan memanggil keseluruhan 10 pelajar tingkatan 1 hingga 3 yang terlibat dengan insiden berkenaan untuk siasatan lanjut. Jelas beliau, MARA juga mengambil tindakan penggantungan itu berdasarkan siasatan dalaman dan mengikut peruntukan hukuman yang telah ditetapkan. Menurut Mahzir, berdasarkan laporan, 6 pelajar terlibat memukul mangsa, manakala 4 lagi yang berada di lokasi kejadian didapati bersubahat dan membuat provokasi. Menurutnya, Majlis Amanah Rakyat MARA mengambil serius kejadian buli membabitkan pelajar di institusi pendidikan bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Mencari peluang pekerjaan ketika pandemik COVID-19 menjadi satu cabaran terutama kepada mereka yang baharu memasuki pasaran kerjaya. Melalui My Future Jobs Keluarga Malaysia, ia menawarkan pelbagai kemudahan kepada mereka yang berminat. Karnival 4 hari yang disertai 21 majikan dari pelbagai industri diadakan sempena program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia yang berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Mereka datang dengan harapan semoga apa yang diusahakan penganjur dapat membuahkan hasil. Susah juga sebab macam dalam kondisi pandemik ni memang banyak kerja dia susah nak dapat. Susah juga. Saya ada dengar yang saya punya jiran tu dia macam susah nak dapat kerja. So dengan anjuran program cari kerja macam ni sebenarnya membantu tak? Sangat membantu sebab dia bawakan banyak company ke sini dan student atau orang yang mencari kerja dia orang boleh terus dapat interview dekat sini. Dia tak payah pergi yang susah-susah yang ke internet tu nak apply untuk beberapa step lepas tu baru dapat interview. Yang datang sini interview lagi cepat. I dah cari in between like I before resign kerja I yang lama tu, I memang cari banyak tempat, I banyak dah apply, still tak ada respon pun ada. 3 bulan? 3 hingga 4 bulan. I tahu lah like roughly around 50-50. I try apply online. Berapa lama? Memang susah lah. Susah. I try, I email dia orang, I try to call, so sometimes like, memang tak dapat, tak angkat. Since like COVID, like semua orang tak ada kerja, so sekarang semua nak apply kerja. Dalam pada itu, pensyarah sebuah pusat pengajian swasta, Iza Nordiana Amir, mengakui kesukaran mendapatkan pekerjaan pada masa ini berbanding sebelum pandemik COVID-19.
Ini sangat-sangat bagus sebenarnya sebab saya memang sarankan untuk pelajar saya yang dah habis, maksudnya dah graduate, dah habis, untuk datang ke sini sebenarnya untuk diorang cari pekerjaan dan juga untuk internship juga. Yang penting bawa CV dan datang ke sinilah kan. Selain mengumpul majikan, karnival yang diadakan juga menyediakan kaunter perkhidmatan kaunseling kerjaya. Beralih ke perkembangan luar negara. Jumlah sebenar mereka yang terkorban dalam kejadian letupan di Kamp Burj al-Shimali yang menempatkan pelarian Palestin di bandar pelabuhan Tyre di Lebanon tidak dapat dipastikan. Setakat ini, dalam kejadian lewat malam tadi, sekurang-kurangnya 12 orang dilaporkan cedera. Bagaimanapun, sumber media tempatan melaporkan insiden yang berlaku tidak mengorbankan nyawa. Terdapat dakwaan letupan membabitkan premis yang dijadikan depo senjata oleh pejuang Hamas. Bagaimanapun, kenyataan berkenaan disangkal pegawai Palestin. Susulan kejadian yang berlaku, pihak berkuasa Lebanon mengepung kawasan berkenaan dan melakukan siasatan bagi mengenal pasti puncanya. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.